Assalamualaikum. Hari ini saya ingin interview beberapa orang mengenai saya punya tajuk iaitu pendidikan secara dalam talian. Jom kita interview. Assalamualaikum. Saya nak interview mengenai tajuk saya iaitu mengenai apa tu? Pendidikan secara dalam talian. Saya mula boleh tak Encik kenalkan diri dulu? Okey, nama saya Buka. Soalan pertama yang saya akan tanya adalah, adakah anda berpendapat bahawa pendidikan dalam talian ini dapat mengubah landscape global pendidikan dan mengapa? Pendapat saya dia disebabkan belajar secara atas talian ni fleksibiliti dia luas. Contohnya kita boleh belajar, ada yang student yang macam mana? Dia tu berluas, ada yang boleh belajar kat Malaysia, ada yang belajar dekat luar negara. Selain itu fleksibel masa. Contoh kita boleh hadkan masa kita nak belajar malam ke, petang ke. Soalan yang kedua pula, apakah cabaran utama yang anda lihat dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dan bagaimana anda merancang untuk mengatasinya? Pertama adalah kesetiaan infrastruktur seperti infrastruktur yang tidak lengkap, dan yang kedua adalah kualiti teknologi. Macam teknologi itu seperti rangkaian internet. Jadi caranya adalah kita kena meningkatkan akses infrastruktur seperti kita kena menambahbaikanlah apa yang akses yang ada, dan kita kena meningkatkan kualiti internet. Okey, kita pergi orang yang seterusnya. Boleh Encik kenalkan diri dulu? Nama saya Adil Syafia. Soalan yang pertama saya akan tanya adalah, adakah anda berpendapat bahawa pendidikan dalam talian dapat mengubah landscape global pendidikan dan mengapa? Ya, saya rasa ia dapat meningkatkan kualiti bahasa Inggeris. Lepas tu dapat meningkatkan komuniti percakapan kita. Lepas tu dapat meningkatkan kita punya persamaan. Okay. Soalan yang kedua, apakah cabaran utama yang anda lihat dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dan bagaimana anda merancang untuk mengatasinya? Cabaran dia saya rasa dia kesenjangan juga. Contoh dia kita tak susah ya. Contohlah saya nak akses benda tu, tapi kalau saya ni tak dapat akses benda tu. So benda tu adalah lain pula. Dia punya keyword dia lain. Cara dia adalah kita kena buat program untuk macam mana cara mengatasi. Contohnya kalau kamu masuk pendalaman tu, kita buat contohlah kita bagi bantuan ke, kita bagi insentif untuk duit sikit ke, untuk orang apa semua beli barang kan. So dari situ dah kita dapat membantu orang. So sama-sama lah daripada yang mana duduk kampung, bandar, ke mana ke apa semua, dapat mengakses ataupun dapat mencari maklumat yang apa yang diorang boleh cari. Terima kasih. Sama. Terima kasih kepada Akila. So sekarang kita akan tanya kepada seorang pelajar politeknik, iaitu kaunselor. So nama dia adalah Kailas. So kita akan tanya. So Kailas, bagaimanakah anda melihat perkembangan pendidikan dalam talian dalam beberapa tahun terakhir? Adakah ia menjadi satu realiti atau itu adalah satu fantasi? Saya rasa pendapat pendidikan secara talian ni saya rasa sekarang fantasi juga. Realiti tak boleh, sebab kalau kita buat pendidikan secara talian, semua benda murid akan ambil for granted. So nanti kalau ada satu peperiksaan online, mereka akan tiru buat peperiksaan tu. They don't know the value of the peperiksaan. Mereka tak tahu value peperiksaan tu. So saya rasa secara talian ni fantasi, bukan realiti. Soalan yang seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh anda dalam usaha untuk mengikut pendidikan dalam talian? Cabaran utama yang saya hadapi ialah yang penting, kadang-kadang dia punya line kan online, dia slow, wifi slow kan. So masa buat perbicaraan secara talian dengan lecturer atau guru, dia akan macam membimbangkan lah saya. Macam saya tak boleh dapat notes, saya tak boleh dapat nota-nota yang penting kan. Tiba-tiba dia missing. So dia adalah cabaran yang penting saya rasa. Okey, terima kasih. Terima kasih. So sekarang kita akan tengok lagi satu pelajar daripada Politeknik Nilai. Saya Aglis. Okay, so Mr. Aglis, I'm going to ask you a few questions about online classes. So what do you think of online classes? Is it reality or is it fantasy? I feel it's a reality because it can save our time and also we can stay at home. So it's easier for every student to study. Okay, so there's another question, second question. What's the hurdles that you have been through during your online classes? Mainly the Wi-Fi, because sometimes the Wi-Fi will be off, sometimes the mobile data will be finished. So that's the main problem that facing. So that's your main problem, your line.
Okay, thank you. Thank you. Okay, terima kasih Tivian. Sekarang kita akan interview beberapa orang lagi untuk mengetahui pendapatan mereka terhadap pendidikan secara dalam talian. Mari kita interview. Hai. Nama apa? Darshan. Dari? Dari Negeri Sembilan. Abang student ke? Saya student kat Uniten. Okey. Sekarang saya akan tanya beberapa soalan mengenai pendidikan secara dalam talian. Okay. Untuk mengetahui pendapatan abang. Okey. Soalan pertama, bagaimana pendidikan dalam talian mempengaruhi kualiti pembelajaran berbanding dengan pendidikan tradisional di kelas? Which means how does online studies influence the quality compared to normal studies in class, face-to-face studies? There are so many pros and cons for online class and traditional class. Both are equally safe, but there are some difference, such as like for online, they will have like flexible time for the class, such as afternoon class and evening class. But for traditional class, there's no flexible. There's only permanent schedule. So it would be difficult for students to have morning class because they have to wake up and get ready to go to class. So I prefer more on online class because it's flexible. But other than that, traditional class is much more better because of more concentration. We can concentrate more during the class. If anything problem, we can discuss with our lecturer. We can have a different interaction with our lecturer so that we get more information about any subject we are learning. So there are different types of, but I prefer more traditional class. You prefer more traditional class berbanding dengan Online class. Terima kasih. Terima kasih Darshan. Okay, kita telah mendapat pendapatan seorang pelajar degree dari UTEN. So kita akan teruskan interview dengan pelajar lain. Mari kita interview. Nama Kak? Tashmina Dari? dari Manipal. Dari Manipal. Manipal bila? Tak, Melaka. Maka Raka student Student Foundation. foundation. Okay. Sekarang saya akan tanya beberapa soalan tentang mengenai pendidikan secara dalam talian. Okay. Adakah pendapat pendidikan dalam talian memberi peluang pendidikan yang lebih luas kepada mereka yang sebelum ini yang tidak dapat mengakses ini? Bagi saya rasa tidak, kerana mereka kurang fokus dan susah untuk join kelas online sebab kekurangan internet yang tidak stabil. Okay. So pada pendapatan akak akan kata dia memberi peluang yang lebih luas ke atau tidak? Bagi saya tidak. Akak rasa? Saya rasa kelas face to face, kelas yang bersemukaan lebih selesa bagi murid-murid uni sebab dapat tanya soalan kepada lecturer dan tak lebih fokus dalam kelas. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nanti je. Okay, kita telah mendapat pendapatan mahasiswa. So saya akan memberikan ni kepada Tikash untuk teruskan interview ini. Terima kasih. Terima kasih kepada tu. Hari ini saya akan temu juga Tishri dari SMK ST Port. Soalan pertama ialah, apakah kesan kepada sosial dan psikologi pelajar apabila mereka terdedah kepada pendidikan dalam talian secara berterusan? Kesan sosial kepada pelajar yang terlalu banyak terlibat dalam aktiviti dalam talian ialah mungkin mereka akan mengalami isolasi sosial kerana kurang berinteraksi secara langsung dengan rakan, kebaya atau masyarakat sekeliling. Selain itu, kesan pula pelajar mungkin mengalami keletihan mental kerana terlalu lama terdedah kepada pendudukan dalam talian. Aktiviti dalam talian yang berlebihan boleh menyebabkan keletihan otak. Soalan kedua pula, adakah pendidikan dalam talian mempengaruhi pekerjaan dalam industri pendidikan seperti guru dan pensyarah? Jika ya, bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan ini? Ya,
Mereka menyediakan aktiviti interaktif, soal jawab dan perbincangan dalam talian untuk memelihara pemikiran terlibat pelajar. Dalam masa yang sama, mereka juga memberikan sokongan emosional kepada pelajar yang mungkin mengalami tekanan atau kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam talian. Terima kasih. Seterusnya ini adalah Ariba dari SMK ST Port. Soalan pertama, apakah kesan kepada sosial dan psikologi pelajar apabila mereka terdedah kepada pendidikan dalam talian secara berterusan? Pendidikan dalam talian boleh merosakkan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar kerana mereka mungkin lebih suka berinteraksi melalui platform dalam talian berbanding berhadapan secara langsung. Seterusnya, tekanan untuk mengekalkan prestasi dalam talian dan berinteraksi secara maya boleh menyebabkan tekanan psikososial kepada pelajar. Mereka mungkin merasa tertekan untuk sentiasa bersaing dan menunjukkan kecemerlangan dalam prestasi persekitaran maya. Soalan kedua adalah, adakah pendidikan dalam talian mempengaruhi pekerjaan dan dalam industri pendidikan seperti guru dan pensyarah? Jika ya, bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam perubahan ini? Ya, mereka mencipta bahan pembelajaran digital yang menarik seperti video pembelajaran, sumber bacaan dalam talian dan aktiviti interaktif. Selain itu, mereka juga menggunakan alat pengurusan pembelajaran yang terdapat dalam internet untuk mengatur tugas, mengumpulkan tugasan dan melacak prestasi pelajar. Terima kasih. Sama-sama. Kesimpulannya ialah pendidikan atas talian memainkan peranan yang semakin penting dalam landscape pendidikan moden. Ia membuka pintu akses kepada pelbagai sumber pembelajaran khusus dan program pendidikan memberikan peluang pembelajaran kepada individu dari pelbagai lapisan masyarakat dan geografi. Dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat bergantung kepada sumber digital, pendidikan atas talian muncul sebagai wadah pembelajaran yang penting dan relevan bagi masyarakat global. Sekian, terima kasih.